1 Januari 1942 di Kampar. Tentera Jepun menggunakan askar-askar yang cukup rehat untuk melancarkan serangan baru ke arah perimeter pertahanan yang dikawal oleh batalion British dan pada jam 7 malam pertempuran sengit meletus dan berterusan, kadangkala menjadi cukup celaru. Tentera Jepun mempunyai kelebihan serangan bantuan rapat daripada pesawat-pesawat udara. Mereka juga mempunyai bantuan kereta kebal untuk menguatkan serangan mereka. Sekali lagi, bentuk rupa bumi dan juga penggunaan bedilan artileri yang tepat membolehkan pasukan British mempertahankan kedudukan mereka. Askar Jepun diserang dengan tembakan artileri semasa mereka berada di tanah lapang dan menyebabkan banyak korban. Pasukan Argyll juga dapat mematahkan serangan demi serangan dari askar-askar Jepun. Menjelang malam, pertahanan Kampar masih dalam kawalan tentera British. 2 Januari 1942 di Kampar. Hari keempat pertempuran melihatkan percubaan kegilaan oleh tentera Jepun untuk menawan kedudukan-kedudukan yang dipertahankan oleh batalion British, tetapi percubaan ini sia-sia. Sebuah kompani askar Sikh Batalion 118 Regimen Punjab menangkis serangan hebat askar-askar Jepun dengan cara membuat serbuan bayonet dengan bantuan dari tembakan meriam mortar dan tembakan mesin gun. Hanya 30 orang anggota kompani askar Sikh itu terselamat tetapi kedudukan itu dapat dipertahankan. Tetapi maklumat yang diterima oleh pemerintah pasukan British daripada Cangkat Jong memberitahu bahawa Jepun sedang mengancam laluan utama bekalan dari arah selatan diancam oleh tentera Jepun. Ini bermakna tentera British perlu meninggalkan Kampar dan meninggalkan perkubuan-perkubuan yang telah menahan kemarahan tentera Jepun selama 4 hari yang lepas. Menjelang tengah malam, pasukan British mula berundur ke kedudukan di selatan. Pasukan artileri British membuat bedilan hebat untuk menyembunyikan pengunduran askar-askar British. Bedilan meriam ini disalah sangka oleh Panglima-Panglima Jepun yang menyangkakan bedilan meriam itu adalah selingan dan persiapan untuk suatu serangan balas oleh tentera British. Selepas beberapa hari bertempur secara berterusan, Panglima tentera Jepun buat pertama kali mempertimbangkan sama ada perlu untuk mereka berundur ataupun tidak memandangkan bilangan korban yang tinggi dialami oleh unit-unit tempur mereka. Kelegaan terasa apabila mereka mendapati bedilan itu sebenarnya helah British untuk mengaburi mata pihak Jepun mengenai pengunduran oleh tentera British mulai tengah malam. Di Singapura, Jeneral Percival pulang ke Singapura dan disambut dengan berita bahawa Jepun telah membuat serangan dari arah laut di Kuala Selangor, di selatan Sungai Bernam dengan menggunakan baj pendaratan. Kebanyakan baj ini ditawan oleh pihak Jepun semasa menawan Pulau Pinang. Kuala Selangor hanyalah 60 batu jauhnya dari Kuala Lumpur, ibu negara semenanjung Tanah Melayu dan markas Gerakan Tiga Kor India. Di Ipoh, Jeneral Yamashita memindahkan markas medannya dari Taiping ke Ipoh. 3 Januari 1942 di Singapura. Kumpulan pertama askar-askar bantuan yang dijanjikan kepada Percival mulai tiba di Singapura, dikumpulkan di sekitar Grup 45 Brigade Infanteri India. Malangnya, brigade ini sebenarnya baru sahaja ditubuhkan dan anggotanya terdiri daripada askar-askar yang baru masuk tentera dan masih belum tamat latihan ketenteraan sepenuhnya. Di Fort Canning, Percival dan perancang-perancangnya mula mencurigai keupayaan pihak British mempertahankan kedudukan di Kuala Kubu Baru khususnya dengan pengesahan bahawa satu pasukan Jepun telah mendarat di Sungai Bernam dari arah laut. Penggunaan jalan laut oleh pihak Jepun untuk melangkau barisan pertahanan tentera British membawa dimensi baru kepada strategi keseluruhan pertahanan Tanah Melayu. Percival membuat keputusan untuk meninggalkan bandar Kuantan. Askar-askar di Kuantan diarahkan berundur ke Maran di cabang jalan ke Jerantut. Di Maran, pasukan Jepun melancarkan serangan hebat ke atas pasukan barisan belakang yang melindungi pengunduran. Tentera Jepun berjaya membuat serang hendap ke atas batalion 212 Regimen Frontier Force. Hanya 40 orang sahaja terselamat dari pasukan tersebut. Pegawai pemerintah batalion tersebut Lieutenant Colonel A.B. Cumming dianugerahkan pingat Victoria Cross kerana keberanian yang ditunjukkan semasa pertempuran. 4 Januari 1942 di Kampar. Askar-askar British berundur ke kedudukan pertahanan yang disediakan oleh 12 Brigade di Slim River. Kedudukan di Slim River dikuatkan lagi dengan ketibaan unit-unit yang berundur dari Kampar dan juga oleh unit-unit yang berundur dari pertempuran di Teluk Anson dan Sungai Bernam. Askar jurutera British memasangkan bahan letupan untuk memusnahkan jambatan yang menuju ke Slim River dan juga memasang periuk api di laluan yang digunakan sebagai ikhtiar untuk melengahkan kemarahan Detasmen Ando, 42 Regimen Infanteri Pimpinan Kolonel Tadao Ando dan Detasmen Okabe, 41 Regimen Infanteri Pimpinan Kolonel Kanichi Okabe. Di Selangor,
Tentera Jepun mara ke arah timur menyusuri tebing sebelah utara Sungai Selangor. Mereka bertembung dan bertempur dengan satu detasmen askar dari Brigade 615 di sebuah jambatan penting di Batang Berjuntai. Lieutenant Jeneral Percival meminta tentera laut diraja untuk memintas barge dan bot pendarat Jepun dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Tentera laut diraja menghantar sekumpulan bot torpedo untuk menyerang pasukan pendaratan Jepun, tetapi sebaliknya kumpulan bot torpedo tentera laut diraja diserang oleh pesawat udara Jepun dan kesemua bot torpedo itu ditenggelamkan. Oleh kerana tentera udara diraja British sudah tiada sengat lagi, kadar kehilangan pesawat terlalu tinggi dan tiada pesawat gantian dihantar ke Tanah Melayu. Pesawat-pesawat Zero dan pesawat Oscar menguasai ruang udara dan menjalankan misi pengeboman dan menyerang dengan tembakan ke atas kedudukan askar-askar British tanpa diberikan apa-apa tentangan melainkan dengan tembakan senjata ringan. Pegawai pemerintah Batalion 52 Punjab dari 12 Brigade menulis anggota batalion ini terlalu letih. Pegawai-pegawai tidak dapat tidur langsung. Batalion ini telah berundur sejauh 176 batu dalam masa 3 minggu dan hanya dapat berehat selama 3 hari sahaja. Dalam masa itu, batalion mengalami korban perang seramai 250 orang, kebanyakannya terbunuh. Semangat juang anggota-anggota batalion sudah rendah dan batalion ini sekadar 50% tahap efisien tempur. 5 Januari 1942 di Segamat. Lieutenant Jeneral Percival, General Heath, Major General Bennett dan pegawai-pegawai kanan markas masing-masing mengadakan perjumpaan di Rumah Perburuan Sultan Johor di Segamat untuk membincangkan ulasan berkritis mengenai strategi medan perang mereka. Lieutenant Jeneral Percival menjangkakan ketibaan askar-askar bantuan dan membuat satu perancangan strategi yang baru melibatkan pengunduran ke satu barisan pertahanan menggunakan satu garisan ayalan yang menghubungkan Mersing dengan Segamat dan Kemuar. Di Selangor, tentera Jepun terus melangkau kedudukan tentera British menggunakan pergerakan dengan jalan laut. Tentera Jepun menyerang 419 Hyderabad dan menyebabkan 60 orang askar dari batalion itu terbunuh. Mereka menyerang lagi pada waktu malam dan selepas waktu tengah malam, berjaya melepasi barisan pertahanan dengan bantuan berdilan meriam dari pasukan artileri Jepun. HMAS Vampire menjalankan tugasan mengiring konvoi kapal-kapal dagang melalui terusan Sunda dan terusan Banka. 6 Januari 1942 di Singapura. General Sir Archibald Wavell yang baru dilantik menjadi Panglima tertinggi pasukan bersama ABDA. Wavell membuat persiapan untuk melawat Tanah Melayu untuk melihat sendiri keadaan medan perang di semenanjung Tanah Melayu dan mencari sebab-sebab mengapa tentera British tidak menang. Di Slim River, askar Jepun melompat turun daripada lori mereka di Batu 61 dan bertempur dengan Batalion 52 Regimen Punjab. Pada mulanya, askar-askar Punjabi dapat menangkis serangan askar-askar Jepun itu, sehingga mereka menjumpai jalan-jalan pintas dan melangkau kedudukan Punjabi dan mara ke Batu 62. Kolonel De Akin dari Regimen Punjab menulis, hingannya tidak boleh diceritakan, kereta kebal berderet, enjin berderum, dengan kru mereka melaung kuat, mesin gun memuntahkan peluru, di tengah-tengah tembakan mortar dan meriam. Pelatun askar kami di tepi jalan membaling, bom tangan, dan rantai sebuah kereta kebal rosak terkena tembakan rifle anti kereta kebal. Sebuah kereta kebal yang lain rosak terkena periuk api. Kompeni simpanan dan kompeni markas batalion dapat menyekat kemarahan tentera Jepun selama 1 jam. Pada jam 6.30 pagi, tentera Jepun menyedari mereka boleh melangkau kedudukan askar British dan berbuat demikian. Mereka kemudiannya meluru untuk menyerang kedudukan yang dikawal oleh Regimen Argyll and Sutherland Highlanders. Pasukan Argyll menentang kereta kebal T-95 Jepun dengan menggunakan kereta perisai yang dilengkapi dengan rifle anti kereta kebal Boys tetapi tidak memberikan kesan. Tentera Jepun melais barisan pertahanan askar-askar dari Scotland itu dan memaksa mereka berundur. Tentera British mempunyai masalah besar mengekalkan saluran komunikasi mereka, hutan tebal mengganggu operasi peralatan radio dan talian telefon seringkali terputus. Tentera Jepun sampai pada jam 8.30 pagi ke jambatan Slim River dan menghuru-harakan kedudukan Batalion 11 Gurkha. Regimen Artileri Medan ke-137 juga dapat dimusnahkan, dan hanya meriam 40mm Bofors sahaja yang tinggal. Meriam ini tidak dapat menyekat kemarahan kereta kebal Jepun. Tentera Jepun meneruskan kemarahan mereka tetapi disekat oleh berdilan meriam 4.5 inci yang digunakan oleh Regimen Artileri Medan ke-155. Tetapi retak telah menjadi belah dan 2 buah brigade British sudah kucak-kacir, 12 brigade sudah hampir tidak wujud lagi dan 28 brigade mengalami kadar korban 66%. Tentera British juga kehilangan banyak persenjataan dan kenderaan pengangkutan termasuk lori untuk membawa askar.
Ini memaksa British berputus asa untuk mempertahankan bahagian tengah semenanjung Tanah Melayu. 7 Januari 1942 di Singapura. Major General Gordon Bennett mengadu kepada General Wavell dan menyalahi pihak British kerana tidak memberikan latihan kepada Division ke-8 Australia. Bennett berikrar untuk menyekat kemarahan askar Jepun. Brigadier General Ivan Simpson, Ketua Askar Jurutera di Singapura menunjukkan bahagian utara Pulau Singapura yang tidak mempunyai kubu-kubu pertahanan dan tiada perancangan membina kubu-kubu pertahanan. Wavell mengamuk dan bertanyakan Percival kenapa kubu pertahanan tidak dibina. Percival menyatakan pembinaan kubu hanya akan merendahkan moral askar dan orang awam. Wavell mengarah Percival membina kubu tetapi Percival tidak mengendahkannya. Pencapaian Wavell terhad kepada penyingkiran Stanley Jones, setiausaha kolonial yang amat dibenci. Di Slim River. Dalam pertempuran di Slim River, tentera British mengalami kerugian besar dalam bilangan kelengkapan tentera. 23 laras meriam berat musnah ataupun ditinggalkan untuk ditawan oleh askar Jepun. 6 laras meriam anti-pesawat juga dimusnahkan ataupun ditawan oleh tentera Jepun, bersama-sama 50 buah kereta perisai dan 550 buah lori pengangkutan tentera. Turut ditawan juga adalah simpanan makanan yang banyak, bersama simpanan peluru dan perubatan. Tentera Jepun berseronok mendapat bekalan tentera British, ramai di antara mereka merasa corned beef buat pertama kali. 8 Januari 1942 di Kuala Lumpur. General Wavell bersama-sama General Heath memandu dari markas Division ke-11 India di Batu Caves, Kuala Lumpur dan selepas itu berjumpa dengan askar-askar yang terselamat dalam pertempuran di Slim River dan merasa amat terkejut dengan keadaan mereka. Wavell mendapati 500 orang askar yang merupakan saki-baki dari 2 brigade tentera British India yang sudah tidak boleh berperang lagi. General Wavell mengarahkan General Heath untuk menyediakan satu rancangan pengunduran sejauh 150 batu bermula daripada kedudukan tentera British di Batu Caves, Kuala Lumpur ke kedudukan pertahanan yang disediakan di Johor. Wavell bertekad untuk membalikkan arahan yang dikeluarkan oleh General Percival selepas perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanannya di Segamat 3 hari sebelumnya dan untuk menggunakan strategi pertahanannya sendiri. Wavell mempunyai keraguan sama ada Heath mampu menangkis secara berkesan serangan-serangan oleh tentera Jepun. Wavell juga mula hilang keyakinan terhadap General Percival. Sebaliknya Wavell amat kagum dengan General Bennett yang memimpin Division ke-8 Australia. Wavell mahu menggariskan strategi perangnya di sekitar keupayaan Division Australia untuk mempertahankan Johor. Di Ipoh, General Yamashita mengadakan perjumpaan dengan Panglima-Panglima Medan selepas kemenangan di Slim River untuk membincangkan strategi pertempuran akhir untuk menawan Singapura. Sekali lagi idea Yamashita untuk menggunakan askar-askar yang dibawa untuk penyusupan dengan menggunakan barge melalui jalan laut. Panglima-Panglima Medan beliau kesemuanya mahu menggunakan jalan darat yang telah terbukti kejayaannya. Yamashita terpaksa menerima hakikat bahawa Division ke-5 tentera Jepun mengalami kesukaran bergerak disebabkan oleh kurang pengalaman menggunakan barge sebagai pengangkutan perang. Tetapi Yamashita yakin ancaman penyusupan oleh pasukan itu sudah cukup untuk mencelarukan tentera British dan menyebabkan mereka terus berundur. Akhirnya Yamashita menukarkan pasukan pengawal Imperial untuk menggantikan Division ke-5 tentera Jepun menggunakan barge untuk operasi penyusupan. Division ke-5 tentera Jepun diarahkan mara terus ke Kuala Lumpur sementara Detasmen Takumi, 23 Brigade Infanteri menghampiri Kuala Lumpur menggunakan jalan utama Kuala Lumpur Kuantan. 9 Januari 1942. Kerana mengikut desakan oleh Wavell, General Percival mengubah semula segala arahan-arahan yang diberikan untuk pengunduran pasukan tentera British ke Johor. Rancangan baru melihat penubuhan pasukan West Force di bawah pimpinan General Bennett, Panglima tertinggi untuk askar-askar Australia di Tanah Melayu. West Force terdiri daripada Division ke-8 Australia, tidak termasuk 22 Brigade Australia dan Division ke-9 India. General Bennett bercadang menyekat kemarahan tentera Jepun dengan menggunakan serangan-serangan hendap. General Bennett dan pasukan West Force pimpinannya dipertanggungjawabkan untuk pertahanan negeri Johor meliputi garisan kayalan yang merentasi Mersing, Kluang dan Batu Pahat. Di kawasan barat laut negeri Johor, yang dilihat sebagai kawasan pertahanan paling penting, garisan pertahanan General Bennett diterangkan dengan satu garisan meliputi Segamat di bahagian tengah barisan pertahanan hingga ke Gunung Ledang di sebelah barat. Strategi baru ini bermakna tentera British akan meninggalkan sepenuhnya kedudukan-kedudukan pertahanan di Selangor termasuk pelabuhan penting Port Swettenham, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Ini bermakna bandar-bandar utama seperti Seremban, Tampin dan Melaka sendiri akan diserahkan kepada tentera Jepun tanpa apa-apa tentangan.
Pengunduran tentera British dari kawasan-kawasan tersebut dijadualkan bermula pada 10 Januari 1942. 10 Januari 1942 diserendah. Hanya beberapa jam sebelum pengunduran yang telah dijadualkan, kedudukan askar-askar Gurkha diserendah diserang oleh pasukan askar Jepun. Setelah memberikan tentangan hebat termasuklah pertempuran jarak dekat tanpa menggunakan senjata, kedudukan itu ditawan oleh askar Jepun dan askar-askar Gurkha itu mengalami jumlah korban yang tinggi. Menjelang petang, pasukan Gurkha itu menyertai pengunduran beramai-ramai ke arah Kuala Lumpur sebelum ke Johor. Di Segamat, Jeneral Percival mengadakan satu lagi perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanannya di Segamat. Setelah membincangkan strategi pertahanan yang diutarakan oleh Jeneral Bennett, Jeneral Percival dan Jeneral Heath melawat Jambatan Gemenceh 16 km dari Gemas yang dipilih oleh Bennett sebagai lokasi serangan hendapnya ke atas pasukan Jepun. 11 Januari 1942 di Kuala Lumpur. Askar-askar India British selesai membuat pengunduran melalui Kuala Lumpur pada awal pagi. Jambatan-jambatan diletupkan apabila pasukan terakhir melepasi jambatan tersebut. Jambatan terakhir diletupkan pada jam 4.30 pagi. Pada jam 8.30 pagi, askar Jepun dari Division ke-5 Jepun memasuki Kuala Lumpur dan menawan pangkalan udara di Sungai Besi Kuala Lumpur. Pangkalan ini dengan cepat dipulihkan dan digunakan oleh kumpulan udara Endo. Simpanan petrol telah dibakar oleh pihak tentera British tetapi masih banyak bekalan lain yang dapat ditawan.